Simpan jarum dalam peti. Jika terinjak kaki akan terluka. Bapa, ibu guru yang saya hormati, izinkan saya memberi satu dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Hadrat Ilahi atas kurnianya kita dapat bernafas sehingga ke hari ini. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri kritikan sastra terhadap karya sastra kanak-kanak. Sebelum saya meneruskan perbicaraan saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Safi bin Muhammad Suhaimi dan saya sendiri, Muhammad Solihin bin Zamri. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan asas kritikan sastra. Perkataan kritikan berasal daripada perkataan Yunani kuno, iaitu kritis. Kritis bermaksud hakim. Oleh itu, kritik merupakan usaha menghakim, menilai atau buruk karya tersebut. Kritikan sastra merupakan satu disiplin ilmu yang menumpukan kepada penghayatan, penganalisian dan penilaian sesebuah karya sastra. Analisis dalam konteks kritikan sastra bersifat menghurai, membincang, membedah dan mendalami aspek penghayatan. Proses penghayatan merangkumi apresiasi, pengamatan, pemahaman dan pemikiran terhadap sesuatu bacaan. Kritikan sastra merupakan sesuatu yang memberi manfaat kepada pembaca, pengkaji dan pengarang itu sendiri. Baiklah, kita pergi yang seterusnya, iaitu kategori sastra yang dikaji, iaitu sastra kanak-kanak. Jadinya sastra kanak-kanak adalah karya sastra yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak mengikut peringkat umur dan mampu menimbulkan keseronokan kepada mereka untuk membaca dan juga menghayati cerita-cerita yang terkandung dalam buku tersebut. Ini merupakan hasil kajian daripada Ani Omar pada tahun 2022. Jadi buku yang kami kaji iaitu karya sastra kanak-kanak yang bertajuk Sang Kancil, Kerbau dan juga Sang Buaya. Basis bagi sastra kanak-kanak ini ialah kerbau merupakan watak utama di dalam cerita tersebut dengan mempunyai hati yang sangat baik. Alkisahnya, kerbau sedang merayau-rayau di tebing sungai dan tiba-tiba terdengar suara buaya yang tersepit di bawah pokok tumbang sambil meminta pertolongan. Namun demikian, buaya yang bersikap tidak mengenal budi terhadap pertolongan kerbau telah menggigit kaki kerbau setelah diselamatkan. Sesudahnya, buaya menerima balasan atas perbuatannya yang tidak mengenal budi itu. Yang pertama iaitu kritikan teguran. Pengakhiran atau penamat cerita ini mendapati bahawa sang buaya mendapat balasan setimpal atas sifatnya yang tidak mengenal budi terhadap pertolongan yang diberikan oleh sang kerbau. Dengan badan sang buaya itu ditimpa semula dahan pokok tersebut. Namun demikian, babak pada pengakhiran tersebut masih kurang memuaskan kerana pembaca masih tertanya-tanya apa kesudahan terhadap sang buaya itu. Justru inisiatif yang perlu diambil oleh karya sastra kanak-kanak pada masa yang akan datang bagi melengkapkan babak dalam penceritaan, terutamanya pada bahagian pengakhiran, supaya dapat menambahkan penghayatan terhadap pembaca-pembaca. Sebagai contoh, pengarang perlu menambah babak-babak yang memberikan kesinambungan kepada setiap plot maupun babak-babak yang memberikan kesinambungan kepada nilai pengajaran utama buku tersebut. Kita pergi kepada kritikan sastra yang kedua, iaitu kritikan sanjungan. Cerita ini menarik untuk diperkatakan kerana penggunaan bahasa di dalam mengarang sastra kanak-kanak ini. Penggunaan bahasa yang dalam pengarangan karya sastra ini amat bersesuaian dengan jenis yang dikhususkan kepada kanak-kanak. Kesannya, kanak-kanak akan mudah menghayati serta mengamati perjalanan cerita tersebut secara tidak langsung. Kanak-kanak juga dapat meraih nilai pengajaran yang terkandung dalam karya tersebut. Contohnya, penggunaan bahasa yang tidak berkias dan mudah difahami di dalam karya seperti bagaimana ini bermula, tanya kancil. Kerbau menceritakan segalanya. Oh, itu senang saja, kata kancil.
Kritikan yang ketiga iaitu kritikan saranan. Kritikan yang dapat dikenal pasti dalam cerita ini ialah perlu menambah lagi watak dalam cerita ini. Hal ini kerana dapat memberi pengembangan watak terhadap cerita ini, seterusnya memberi motivasi serta latar belakang bagi watak masing-masing. Sebagai contoh, mengapa watak sang buaya begitu mempercayai kata-kata sang kancil dan mengapa sang kancil amat begitu bijak dalam mengendalikan situasi yang berlaku antara sang buaya dengan sang kerbau. Selain itu, cerita ini juga perlu ditambah baik dari segi plot penceritaannya. Hal ini kerana plot penceritaan cerita ini sudah boleh diramal dan pembaca mengetahui apa kejadian seterusnya. Cerita ini juga perlu ditambah dari segi putar belik plot agar menarik minat pembaca untuk melanjutkan pembacaannya dan ingin mengetahui apa kejadian seterusnya. Baiklah, yang seterusnya, kritikan yang keempat merupakan kritikan pendekatan moral. Jadi apa kritikan pendekatan moral ni dalam sastra kanak-kanak ini? Jadi nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh watak dalam sastra ini seperti baik hati, saling bantu-membantu dan juga bijak mengendalikan situasi. Terdapat beberapa contoh peristiwa yang kita dapat lihat, iaitu sang kancil yang pandai memanipulasi buaya dengan kata-katanya supaya buaya dapat melepaskan kaki kerbau yang digigit olehnya. Selain itu, sang kancil yang baik hati ingin menolong kerbau daripada dimakan oleh sang buaya. Tidak dilupakan juga, buaya yang bijak juga menggunakan kepintarannya untuk menangkap kaki kerbau. Jadinya dekat sini kita dapat lihat banyak nilai murni yang ditonjolkan dalam sastra ini. Yang pertama, kita dapat lihat baik hati. Yang kedua, saling bantu-membantu. Dan yang ketiga, bijak dalam mengendalikan situasi. Jadi ini memberikan mesej dan juga pengajaran kepada pembaca kanak-kanak untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain. Hal ini juga memberikan contoh pengajaran kepada pembaca agar bijak dalam membuat keputusan dan menerapkan nilai-nilai yang murni yang baik dalam diri kita. Jadi itu merupakan kritikan pendekatan moral dan juga merupakan kritikan yang keempat dalam sastra kanak-kanak ini. Baiklah, kita pergi kepada kritikan yang kelima, iaitu kritikan penganalisisan dalam sastra kanak-kanak ini. Jadi buku cerita Kisah Kerbau dan juga Buaya ini terdiri daripada watak sang kancil, sang kerbau dan juga sang buaya. Jadi cerita ini bertujuan bagi memberikan pengajaran kepada pembaca, terutamanya kepada kanak-kanak agar tidak mudah terpedaya dengan tipu helah. Sebagai contoh, apabila sang buaya menipu sang kerbau dengan mengatakan bahawa dirinya terhempap oleh kayu, tetapi sang kerbau dengan berbaik hati menolong sang buaya dengan mengangkat kayu tersebut menggunakan tanduknya. Jadi pengarang juga ingin menerapkan pengajaran yang boleh menjadikan teladan serta berbuat baik secara berpada-pada. Kerbau digigit oleh sang buaya kerana kerbau yang baik hati mengangkat kayu yang terhempap oleh buaya. Walaupun sang kerbau itu tahu bahawa buaya merupakan haiwan yang sangat licik dan juga sangat jahat. Kisah cerita ini, Kerbau dan juga Buaya, yang ditulis oleh Norman Haikal ini juga menerapkan semangat setiakawan sang kancil kepada sang kerbau apabila sang kancil ini menolong sang kerbau yang berada di dalam kesusahan. Akhirnya, sang buaya sedar akan kesilapannya dan berjanji untuk berubah dengan tidak berbuat jahat kembali. Jadi itu merupakan kritikan yang kelima dalam sastra ini, iaitu kritikan penganalisisan. Jadi ini merupakan kritikan yang terakhir, iaitu kritikan yang keenam, kritikan pendekatan instinktif. Jadi cerita Kerbau dan juga Buaya ini memaparkan tema sikap suka tolong menolong. Kerbau menolong sang buaya yang berada di dalam kesusahan, dan juga kerbau ini berprasangka baik terhadap sang buaya tersebut. Watak utama dalam cerita ini ialah kerbau, iaitu seekor haiwan yang berbadan besar
dan mempunyai sikap yang suka tolong-menolong. Kerbau juga tidak berfikir panjang tentang malang yang akan menimpanya kerana sifatnya yang baik hati. Watak buaya yang penuh dengan muslihat dan menggunakan pelbagai cara supaya kerbau terpedaya dengannya. Watak sang kancil iaitu watak yang bijaksana dan berfikiran terbuka. Kancil juga seorang yang baik hati kerana menolong sang kerbau yang berada di dalam kesusahan dan juga bahaya supaya kerbau dapat lepas dari gigitan sang buaya. Jadi ini merupakan kritikan pendekatan instinktif yang ada di dalam sastra kanak-kanak ini. Baiklah, sekian sahaja daripada kami. Bambu kecil menjadi anyaman, makan sarapan kuih ketan. Terima kasih untuk setiap senyuman di hati ini, kurasakan kehangatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan juga share.